cerita sejarah kebubuhan ni lah. Yang berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera, salam ISM Ilmu Sejahterakan Masyarakat. Bersua kita sekali lagi bersama di dalam program ISM Social Talk kali ini. Memandangkan kita masih lagi dalam perintah PKP tuan-tuan dan puan-puan, maka ISM Social Talk kali ini masih berkeudara dalam talian, insyaAllah. Saya Muhammad Nazri bin Murashid, perunding latihan Institut Sosial Malaysia, akan membawakan kepada anda terus menerus topik kita pada kali ini yang dibawakan khas untuk dibicarakan oleh tetamu seistimewa kita, iaitu Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Malaysia, Tuan Haji Zulkifli bin Ismail. Sebelum itu, ingin saya perjelaskan ataupun mungkin menerangkan kepada anda serba sedikit, mungkin ada yang masih terlupa sebelum ini. ISM Social Talk merupakan suatu wacana ilmu yang membicarakan soal-soal isu-isu sosial yang melingkari, meliputi masyarakat kita dasawarsa ini dan pada ketika ini. Apatah lagi kita masih lagi dalam era norma baharu, pandemik COVID-19. Justru dalam isu kali ini, sukacita saya menyatakan tajuk kita pada kali ini adalah menelusuri perkhidmatan kebajikan negara era norma baru ataupun cabaran norma baru. Bersama-sama saya, tidak asing lagi, iaitu Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Malaysia yang berusaha Tuan Zulkifli bin Ismail. Apa khabar Tuan? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Tuan atas memenuhi jemputan kami daripada Institut Sosial Malaysia. Mudah-mudahan Tuan dalam keadaan yang baik-baik saja. Ya. Justru kali ini dalam bicara kita ISM Social Talk, sudah pastinya dalam wacana ilmu kali ini yang membicarakan soal kebajikan negara, sudah pasti banyak yang kita lalui, memandangkan era norma baharu ini merupakan suatu suasana baru bagi kita untuk lalui. Apatah lagi dalam keadaan kita berkurung dan masyarakat kita sudah pasti melalui detik-detik yang sangat kritikal untuk setengah masyarakat, dan ada juga yang mungkin bergelut dengan kehidupan masing-masing. Justru dalam era kehidupan ini, di ISM Social Talk inilah platformnya untuk kita membicarakan aspek isu-isu sosial dalam aspek kebajikan masyarakat negara. Izinkan dulu saya dengan rendah hati Tuan menceritakan sedikit latar belakang Tuan dalam ISM Social Talk kali ini, insyaAllah. Tuan Zulkifli bin Ismail merupakan Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat di Malaysia ketika ini. Beliau dilahirkan pada 29 hari bulan November 1960 di negeri Kedah, Darul Aman. Memulakan karier beliau pada 15 hari bulan April 1949. Ini bermakna sudah 31 tahun beliau berkecimpung dalam arena kebajikan masyarakat. Dengan kudrat dan limpahan bakti yang telah beliau curahkan di arena kebajikan masyarakat ini, sudah pastilah banyak pengalaman dan ilmu yang dimiliki oleh beliau. Berkelulusan ijazah sarjana muda Perumahan Bangunan dan Perancangan Ekonomi Bangunan Universiti Sains Malaysia pada tahun 1989, dan seterusnya beliau melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana iaitu ijazah sarjana Pembangunan Komuniti Universiti Putra Malaysia. Menyuruti 31 tahun perkhidmatan beliau, bermula sebagai penolong pegawai kebajikan masyarakat di Pusat Serenti Karangan, Kulim Kedah, betul kan? Ya, betul. Di grade 27, ya, di Karangan Kulim Kedah. Dan seterusnya pada tahun 1994 beliau dilantik ataupun dinaikkan pangkat sebagai Timbalan Komandan Penolong Pegawai Kebajikan Masyarakat Kanan, grade S32 di Pusat Serenti yang sama di Karangan Kulim Kedah. Seterusnya beliau beralih ataupun berpindah ke daerah Batang Padang
Tapah Perak sebagai pegawai kebajikan masyarakat daerah grade S41, dan 4 tahun kemudian beliau dilantik sebagai penolong pengarah grade S41 di Ibu Pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat di bahagian pemulihan yang pada ketika itu di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan sekarang ini Jabatan Kebajikan Masyarakat Ibu Pejabat di Putrajaya. Seterusnya 6 tahun kemudian beliau dilantik sebagai penolong pengarah kanan grade S44 di unit kompetensi Ibu Pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan 2008 sebagai ketua penolong pengarah kanan grade S48 unit latihan dan pembangunan organisasi Ibu Pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat. 2 tahun kemudian 2010 pada 1 Mei 2010 Tuan Zulkifli bin Ismail dilantik sebagai Ketua Penolong Pengarah Kanan di Jabatan Pembangunan OKU, Ibu Pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan setahun kemudian beliau terbang ke Pulau Pinang pula sebagai pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Pulau Pinang di grade yang sama. Dan seterusnya 2014 Tuan Zulkifli bin Ismail berhijrah kembali di bahagian warga emas Ibu Pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat di Putrajaya, dan seterusnya bahagian komuniti di Ibu Pejabat Kebajikan Masyarakat juga setahun kemudian 2015. Dan 2017 sudah tiba masanya beliau dilantik sebagai Timbalan Ketua Pengarah Operasi CUSA-C, memandangkan pengalaman yang sangat berguna dan sangat banyak dimiliki oleh beliau. Dan akhirnya pada 15 hari bulan Februari 2019 sehingga hari ini beliau dilantik sebagai Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat di CUSA-B. Dan inilah panel kita pada hari ini. Dan dalam isu kebajikan masyarakat di Malaysia ketika ini sudah pastinya telah mencipta legasinya tersendiri terhadap perkhidmatan ini. Selama 70 tahun, 7 dekad, JKM melalui Onak, Ranjau, Duri, Luka, semua sudah dilalui oleh JKM. Sudah lama dan sudah begitu tua rasanya umur Jabatan Kebajikan Masyarakat. Namun yang paling penting, evolusi penyampaian perkhidmatan kebajikan di negara ini dalam beberapa dekad ini, khususnya dalam konteks perkhidmatan JKM, sangatlah penting. Apatah lagi kita atau di Jabatan Kebajikan Masyarakat merupakan barisan hadapan dalam mendepani pandemik COVID-19 pada ketika ini. Jadi saya dengan rasa senang hati Tuan mungkin boleh kita memulakan bicara berkenaan dengan sejauh mana ataupun mungkin kebajikan ini untuk terus relevan dalam arena kebajikan masyarakat di negara kita, dan terutama sekali dalam mendepani cabaran pada masa hadapan. Terima kasih saudara saya Cik Muhammad Nazri. Bercakap tentang Jabatan Kebajikan Masyarakat, saya rasa tidak asing lagi lah kepada semua pekerja di Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga kepada masyarakat Malaysia. Kerana Jabatan Kebajikan Masyarakat telah ditubuhkan sejak 1946 lagi, iaitu pada zaman Tanah Melayu, di mana pada masa tersebut wujudnya Jabatan Kebajikan Masyarakat lebih menekankan kepada keperluan untuk membantu mangsa-mangsa Perang Dunia Kedua, di mana pada masa tersebut kebanyakan perkhidmatan yang dikhususkan lebih kepada perkhidmatan bantuan. Dan sejajar daripada itu, JKM telah meneruskan legasinya, menerusi pelbagai evolusi perubahan di peringkat Jabatan Kebajikan Masyarakat, di mana sehingga sekarang ni Jabatan Kebajikan Masyarakat telah berpindah randah daripada satu agensi ke satu agensi di bawah kementerian, di mana ada dekat 7 kementerian lah yang telah dilalui oleh JKM. Walaupun pada ada tahun-tahun tertentu JKM telah berdiri sendiri sebagai Kementerian Kebajikan Masyarakat. Kebiasaannya JKM ni sering relate dengan keperluan dan kehendak masyarakat dan juga memberi sokongan kepada perkhidmatan-perkhidmatan yang lain. Sebab tu dan dia diletakkan di bawah kementerian-kementerian yang berbeza. Contohnya pada awal 1946 sehingga 1952, dia diletakkan di bawah Kementerian Buruh kerana pada masa tersebut berlakunya Perang Dunia Kedua, dan pada masa tersebut menyebabkan banyak
keperluan pekerjaan, terjejas dan sebagainya. Jadi peranan JKM di situ adalah untuk membantu mangsa-mangsa yang terjejas masa perang dan juga terjejas akibat daripada kesempitan ekonomi. Dan perkembangan JKM ni berterusan hingga sekarang ni, di mana kalau Nazri bercakap tentang evolusi, saya nampak evolusi JKM ni sentiasa berubah daripada satu keadaan kepada satu keadaan untuk disesuaikan dengan keperluan masyarakat, keperluan semasa. Kerana tuntutan kita adalah memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat. Sebab itulah kita sentiasa berubah daripada semasa ke semasa. Kalau nak bercakap perubahan ni, saya boleh lihatlah daripada perubahan fungsi perkhidmatan, di mana pada tahun 2015 kita hanya menyediakan perkhidmatan yang 5 perkhidmatan sahaja, tetapi pada tahun 2015 kita telah berkembang kepada 10 bahagian. Dan pada tahun 2012 kita telah berkembang lagi daripada 10 bahagian kepada 13 bahagian. Inilah yang kita namakan sebagai satu evolusi. Kena keperluan kepada masyarakat, kita sentiasa bertambah kepada perkhidmatan. Dan di samping itu juga, perkhidmatan-perkhidmatan kita juga sentiasa bertambah. Daripada perkhidmatan yang sedia asas kepada perkhidmatan kanak-kanak, OKU warga emas, dan kita juga telah merentasi perkhidmatan tersebut sehingga sekarang ini, di mana kita telah memberi perkhidmatan kepada remaja perintah khidmat masyarakat, dan di samping itu juga kita telah perluaskan lagi kepada aktif atau pemedangan orang, warga asing dan sebagainya. Bermakna keperluan JKM itu diselarikan dengan keperluan dan kehendak masyarakat. Begitu juga dengan keperluan-keperluan perkhidmatan evolusi JKM, walaupun pada peringkat awal kita hanyalah satu agensi yang kecil dari segi penjawatan dan sebagainya, tetapi kita telah mengalami 2 perubahan dalam penjawatan, di mana yang paling besar sekali adalah pada tahun 2015 kita telah bertambah dari penjawatan hampir dekat 3,000 pertambahan penjawatan kita, di mana sehingga sekarang ni JKM telah mengalami evolusi pertambahan penjawatan sehingga mencapai hampir 7,000 penjawatan yang sedia ada. Bermakna kita telah mengalami evolusi. Dari segi sistem, kita nampak JKM ni tidak ketinggalan. Kita juga bergerak ke arah memenuhi keperluan dan sistem kerajaan. Di mana pada tahun 2006, kita telah berjaya mendapat sijil pengiktirafan ISO. Yang mana semua perkhidmatan kita telah ISO-kan dan telah diiktiraf oleh mampu. Dan sehingga sekarang pun kita masih lagi meneruskan perkhidmatan ISO tersebut untuk disesuaikan dengan keperluan perkhidmatan. Dari samping itu juga, kita juga tidak ketinggalan. Kalau kerajaan kata bercakap tentang IT, kita juga menggunakan sistem-sistem. Walaupun pada dasarnya kaedah kerja sosial mesti dilakukan oleh manusia, tetapi dalam peredaran masa kita juga menggunakan sistem untuk melaksanakan kerja-kerja di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Maknanya sistem pendaftaran kanak-kanak, pendaftaran OKU, sistem pengurusan bantuan, kita cuma menggunakan sistem digital. Bermakna kita juga telah berubah daripada satu perubahan kepada satu perubahan yang baru. Begitu juga dengan keperluan perkhidmatan di institusi. Walaupun pada peringkat awal kita nampak institusi kita memang antara institusi yang mungkin daif, tetapi alhamdulillah daripada setahun ke setahun kita sentiasa menambah baik sistem infrastruktur yang ada di institusi kita, di mana sekarang ni kebanyakan daripada institusi kita telah dinaik taraf menjadi institusi yang baru, disediakan kemudahan, kelengkapan untuk disesuaikan dalam perkhidmatan untuk keperluan masyarakat. Begitu juga dengan peruntukan kerajaan. Kita juga selari dengan keperluan dan kehendak kerajaan. Kalau dulu peruntukan yang kita terima hanyalah mengurus bantuan, tetapi sekarang ni peruntukan yang kita terima sentiasa bertambah mengikut keperluan dan kehendak masyarakat. Di mana peruntukan yang sedia ada di Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk membantu mengurus mereka-mereka yang berkeperluan, kita sediakan hampir 1.7 bilion. Tetapi alhamdulillah mungkin dengan pengiktirafan daripada kerajaan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat yang selari dengan peranan Jabatan Kebajikan Masyarakat sebagai peneraju perkhidmatan kebajikan, kita telah diberi peruntukan yang lebih besar. Mungkin pada tahun 2021 kita hampir 2.1 bilion. Peruntukan kita adalah untuk membantu mereka-mereka yang memerlukan di luar sana.
Saya rasa itulah yang kita nampak bahawa JKM sentiasa mengalami perubahan dan evolusi mengikut kesesuaian dan keadaan. Dan kita juga membuat perubahan dalam sistem kita, dalam kaedah pengurusan klien dan sebagainya. Bermakna kita sentiasa berubah daripada satu masa ke satu masa. Alhamdulillah. Jadi nampaknya begitu, yalah, perjalanan JKM itu, Jabatan Kebajikan Masyarakat itu sangat sangat begitu jauh dan penuh ranjau ya. Tuan setuju dengan saya. Ya. Tetapi itulah, dalam pada masa yang sama, selama 70 tahun, boleh dikatakan 7 dekad, kita telah melalui, Jabatan Kebajikan Masyarakat telah melalui semua jerih payah perkhidmatan dalam memenuhi keperluan masyarakat dan juga membantu mereka yang memerlukan. Ya. Namun suasana di tahun 2020 sangat berubah 360 darjah sehingga kan satu dunia merasakan. Jadi iaitu suasana serangan ataupun serangan pandemik COVID-19. Dalam suasana sebagai barisan hadapan negara pada ketika ini berdepan dengan krisis pandemik COVID-19, dan selama itulah juga PKPB ataupun PKP diputuskan oleh kerajaan untuk menyekat pergerakan perjalanan masyarakat kita dan sekaligus menjejaskan serba boleh kata serba sedikit kehidupan kita dalam berkomunikasi dengan luar, ataupun mungkin juga dalam arti kata keputusan ataupun terputusnya sesetengah masyarakat dari segi pendapatan. Pengoperasian di peringkat JKM-N ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri dan juga PKMB serta institusi sudah mula digerakkan oleh JKM pada masa pandemik bermula. Dan pada 18 Mac 2020 bermulalah PKP di seluruh Malaysia, dan pembudayaan norma baru sudah mula menerpa Malaysia pada ketika itu. Dan apa yang saya boleh ulas dalam di awal permulaan PKP itu, Tuan, misalnya JKM telah mengagikan hampir 270,000 agihan bekalan makanan kepada penerima, dan juga ini memanfaatkan 1.1 juta isi rumah pada ketika itu. Jadi saya melihat itu satu perkhidmatan yang sebelum ini tidak berlaku di JKM. Ya. Jadi bagaimana Tuan Zulkifli sendiri boleh berkongsi pelajaran dalam aspek ini dan seterusnya menggerakkan strategi JKM untuk memastikan keberkesanan penyampaian perkhidmatan ini berlaku dalam suasana lama baru. Ya, silakan. Terima kasih. Kalau kita lihat kepada apa yang ditanya oleh Cik Nazim tadi, memang kita tak nafikan bahawa dalam keadaan sekarang ni, dalam keadaan pandemik COVID ini, memang satu keadaan yang luar biasa yang telah diterima oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Mungkin bukan JKM sahaja, tetapi semua agensi-agensi kerajaan. Kerana kita berhadapan dengan satu suasana yang luar biasa, satu suasana baru yang mungkin kita tak menjangkakan perkara ini berlaku. Tetapi bagi JKM, dalam mengurus bencana ini, kita dah termaktub di dalam perkhidmatan kita, iaitu kita berperanan untuk mengurus bencana di bawah arahan MKN 20. Dan di bawah arahan MKN 20 tu ada satu penetapan bahawa apa yang dikatakan sebagai bencana. Bencana yang kita lihat pada masa pandemik COVID ini, dia lebih menekankan kepada kejadian penularan wabak penyakit berjangkit, ya, yang tak boleh dikawal ataupun kita anggap sebagai pandemik di sini. Itu yang kita sebut situ. Tetapi walau bagaimanapun di bawah arahan MKN 20, JKM berperanan untuk mengurus bangsa-bangsa bencana ini, tetapi kita tertakluk juga kepada agensi yang berperanan untuk mengawal sedia penularan wabak penyakit ini, iaitu Kementerian Kesihatan. Dan di bawah Kementerian Kesihatan, dia juga mengeluarkan satu peruntukan akta yang dikatakan Akta 342, langkah-langkah pencegahan kawalan penyakit. Dan melalui akta tersebut dan dengan MKN 20, kita dah bergerak untuk membantu negara dalam menangani isu-isu penularan wabak pandemik COVID ini. Itu yang kita laksanakan. Dan di peringkat Jabatan Kebajikan Masyarakat, memang kalau kita tengok, bila berlaku saja ini, satu yang luar biasa, yang satu yang sukar untuk dikawal. Memang kalau kita tengok pada kejadian bencana biasa,
Contohnya kalau kita jaga pusat pemindahan, tak ada perkara-perkara, contoh kalau banjir, kita akan mengurus mereka macam biasa. Tetapi bila pandemik COVID, kita mengurus pusat kuarantin. Tetapi dalam mengurus pusat kuarantin itu, kita kena berhadapan dengan senario banyak-banyak kekangan dan halangan. Kerana pandemik ini adalah satu elemen keselamatan dan elemen kesihatan yang tak dapat tidak kita kena jaga. Itu satu perkara yang mungkin kita perlu lihat juga macam mana kita nak mengurus. Kalau sebelum ni tak perlu pakai mask, tak perlu penjarakan, kita boleh berjumpa, deal dengan mereka, berinteraksi mereka, kita boleh mengadakan kaunseling, berjumpa dengan mereka dan sebagainya. Tetapi dalam keadaan ini kita tak boleh. Dan dia akan menjadi satu yang luar biasa. Yang luar biasa. Bukan sahaja di pusat kuarantin, tetapi kita juga berhadapan dengan pengagihan bekalan makanan kepada mangsa-mangsa yang jejas yang ada di luar sana, yang mungkin kita tak boleh pergi. Jadi bagaimanakah kaedah yang untuk kita nak membantu mereka? Ini pun kita terpaksa akur dan kita terpaksa menggunakan pendekatan-pendekatan yang baru yang kita kena bantu mereka. Samalah juga walaupun pada peringkat awal permohonan bantuan boleh datang ke pejabat, boleh berjumpa dengan pegawai kita boleh menjalankan interview, tetapi pada masa PKP kita dilarang untuk semua itu. Macam manakah keadaan kita nak guna? Kita akan berhadapan dengan satu situasi yang baru, yang mungkin tak pernah kita fikirkan selama ini. Begitu juga dengan kes-kes kanak-kanak kita, untuk membantu kanak-kanak penderaan dan sebagainya. Kita kena pergi jumpa mereka, kena pergi. Tetapi kekangan disebabkan oleh PKP, bagaimana kita nak laksanakan? Inilah perkara-perkara baru yang tak dapat tidak kita terpaksa terima dan tanggungjawab kita terpaksa laksanakan. Ini yang kita katakan satu perkara-perkara yang baru. Dan di samping itu juga kita perlu melihat kepada arahan-arahan yang ditetapkan oleh kerajaan di bawah Kementerian Kesihatan. Misalnya kawalan pergerakan, kena pakai mask, kena sentiasa adakan sanitizing, kena cuci tangan, kena banyak lagi perkara-perkara yang perlu kita patuhi. Dan itulah kita katakan, bila kita nak di peringkat JKM, kita akan laksanakan program-program ini berterusan, tapi kita kena comply kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan. Justru itulah kita kena ada satu norma baru di peringkat JKM. Kita come out dengan SOP yang baru untuk membantu pegawai-pegawai kita yang mengurus klien, yang membantu klien di institusi di perkhidmatan luar untuk mereka patuh kepada peraturan-peraturan baru. Di samping itu, pelaksanaan dapat diteruskan. Inilah yang kita katakan sebagai satu cabaran yang memang sangat hebat kepada JKM. Tapi alhamdulillah, walaupun cabaran yang kita terima akibat daripada PKP, alhamdulillah pegawai-pegawai JKM di peringkat bawah sana, dengan ada SOP, dengan ada nombor-nombor baru, dengan new deal yang baru, kita telah berjaya melaksanakan perkhidmatan kita, memberi perkhidmatan seperti yang disebut oleh saudara Nazri tadi, penyampaian bantuan kepada seluruh negara. Kita sampaikan bantuan perkhidmatan kanak-kanak, kita pun memberi perkhidmatan kanak-kanak walaupun dalam tempoh PKP ini. Ini bermakna kata JKM walaupun dalam detik hanyalah baru dalam 7-8 bulan saja kita mengalami pandemik COVID, tetapi alhamdulillah kita cepat dapat sesuaikan dengan keperluan dan keadaan masa, dan kita dapat deliver perkhidmatan kita kepada mereka yang memerlukan di luar sana. Itu yang saya katakan sangat unik kepada JKM, kerana pegawai JKM walaupun cabaran, tapi kita dapat laksanakan tugas dengan sebaik dan memberi perkhidmatan yang terbaik kepada kumpulan sasar yang ada di bawah sana. Alhamdulillah. Justru daripada suasana pandemik COVID-19 itu, memang kita tak menjangkakan. Termasuknya bantuan, perkhidmatan, kita tak menjangkakan akan berlaku. Dan suasana COVID-19 ini juga yang menyebabkan ramai masyarakat kita telah melalui episod-episod hidup yang pahit. Kehilangan pendapatan, dan juga mungkin yang suami isteri yang mungkin dua-dua sebelumnya ada kerja, tiba-tiba salah seorang dah dibuang kerja. Dan juga barisan hadapan JKM itu yang sangat diperlukan pada ketika ini. Mungkin orang tidak melihat peranan JKM itu dari sudut zahirnya, tetapi dalamannya itu banyak memberi impak kepada
kepada penerima bantuan yang bukan saja sebelum ini mungkin mereka bukan penerima bantuan, tetapi saya ingin membawa perspektif kita kepada belanjawan yang baru-baru ini, belanjawan 2021 yang boleh dikatakan inklusif, responsif, mampan dan juga prihatin, yang seperti mana yang diwar-warkan melalui belanjawan ini. Dan kita melihat juga daripada belanjawan 2021 itu menyebabkan dan peningkatan terhadap mungkin bajet kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat sendiri untuk menyelesaikan ataupun menangani, mendepani masyarakat-masyarakat terpinggir yang memerlukan bantuan kita dalam arti kata saya boleh katakan on the spot, secara tiba-tiba. Dan begitu juga dengan peningkatan bantuan, beberapa bantuan warga emas dan juga bantuan OKU juga mengalami peningkatan. Jadi bagaimana JKM dan Tuan sendiri, pandangan Tuan terhadap belanjawan 2021 ini boleh meningkatkan prestasi dan boleh menggerakkan JKM ini ke arah yang lebih progresif dan lebih responsif terhadap isu yang melingkari masyarakat kita pada norma baru pandemik COVID-19 ini. Silakan. Sebenarnya kita syukur alhamdulillah kerana bajet 2021 adalah bajet yang melihat kepada kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan rakyat. Di mana kalau kita tengok bajet ini lebih menumpukan usaha untuk membantu masyarakat dan rakyat di Malaysia. Termasuk juga yang bajet yang telah diluluskan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Saya merasakan bajet ini satu yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Kerana di peringkat Jabatan Kebajikan Masyarakat, pada pengalaman saya semasa saya bekerja di Jabatan Kebajikan Masyarakat, apa yang kita bantu masyarakat adalah basic need saja, keperluan asas. Keperluan asas. Tetapi keperluan asas itu kita kena selarikan dengan keperluan pembangunan dan keperluan taraf hidup. Dan justru itulah kita perlu melihat juga elemen-elemen ini. Di mana kalau kita tengok di peringkat JKM, bantuan yang kita salurkan hanyalah sebagai basic need sahaja, keperluan asas, untuk keperluan asas kepada mereka. Tetapi kadang-kadang bagi masyarakat Malaysia ini, kadang-kadang yang kita bagi ada yang tidak mencukupi dari segi keperluan asas tersebut. Kerana harga kos naik, harga barang naik. Tetapi bantuan yang kenaikan bantuan tu tidak begitu mendadak, menyebabkan kadang-kadang keperluan mereka itu tidak mencukupi. Sebab itulah kita merasakan bahawa keperluan bantuan untuk membantu mereka itu sentiasa dikaji, diteliti daripada tahun ke tahun bagi memastikan apa yang disalurkan kepada mereka dapat dimanfaatkan, dapat mensejahterakan kehidupan rakyat yang memerlukan bantuan. Sebab itulah saya katakan bahawa kenaikan bantuan ini juga diselarikan juga dengan elemen-elemen kenaikan garis pendapatan kemiskinan. Kalau kita tengok garis pendapatan kemiskinan di Malaysia sebelum ini 980. Tetapi apabila kajian yang telah dibuat oleh DOSM menunjukkan bahawa sekarang ni garis pendapatan rakyat Malaysia berada di bawah 2208. Satu garis yang sangat tinggi. Berbeza daripada 980, kenaikannya 3 kali ganda. Dan justru disusuli pula dengan pandemik COVID. Rakyat banyak yang terjejas. Banyak mereka yang bekerja hilang pekerjaan. Banyak yang mereka yang menjalankan perniagaan hilang perniagaan disebabkan oleh pandemik COVID ini. Justru itulah kita katakan bahawa keperluan mereka sangat dititik beratkan oleh kerajaan, dan kita nampak bajet yang diberi dan diluluskan oleh kerajaan untuk 2021 ini adalah bajet yang sangat penting untuk mensejahterakan rakyat di Malaysia. Dan bagi Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita merasa bertuah kerana bajet ini merupakan bajet yang sangat-sangat dinanti-nantikan oleh kumpulan asas Jabatan Kebajikan Masyarakat yang selama ini dia selalu mengadu kepada pegawai jabatan kebajikan, selalu diadakan sesi-sesi perbincangan. Mereka menzahirkan bahawa perlu sedikit tambahan untuk membantu mereka melangsungkan kehidupan mereka. Justru itu kita nampak bajet yang diberi ini adalah bajet yang sangat penting. Di peringkat Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita nampak semua permohonan
bantuan telah diluluskan oleh kerajaan. Di mana daripada bantuan kepada kumpulan sasar kepada bantuan yang nak memastikan bahawa setiap rakyat dapat memaksimumkan kehidupan mereka. Di mana kalau kita tengok bajet ni bajet yang sangat besar, di mana maksimumnya bagi satu-satu keluarga boleh mencapai sehingga RM1,000 sebulan bajet ini. Inilah yang dikatakan sebagai bajet prihatin. Bajet prihatin kepada keluarga yang berkenaan. Dan kalau kita tengok dari segi bajet bantuan yang diluluskan, kita nampak bahawa bantuan kanak-kanak merupakan bantuan yang telah diluluskan, satu bantuan yang sangat besar, di mana kepada bantuan kanak-kanak dinaikkan daripada RM100 kepada RM150 bagi kanak-kanak yang berumur 150 kepada kanak-kanak berumur bawah 6 tahun dan RM100 kepada kanak-kanak 7 tahun dan ke atas. Dan maksimumnya mencapai sehingga RM1,000. Dan begitu juga dengan bantuan-bantuan yang lain telah dinaikkan, di mana bantuan pesakit terantak daripada RM300 kepada RM500. Bantuan orang tua daripada RM350 kepada RM500, kenaikan hampir sekali ganda. Dan begitu juga dengan EPC, dinaikkan juga daripada RM400 kepada RM450. Itu pun telah ada kenaikan. Jadi kita nampak semua bantuan yang di JKN ni telah ada kenaikan, ada pertambahannya bantuan-bantuan tersebut. Dan semua bantuan yang disalurkan oleh kerajaan ini nak memastikan bahawa semua kumpulan sasar yang ada di Jabatan Kebajikan Masyarakat dapat memenuhi kehendak dan keperluan dalam kehidupan mereka. Begitu juga, ini kita bercakap tentang bantuan. Dan di samping itu juga, kerajaan juga prihatin kepada program-program dalam komuniti yang dijalankan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kerana di Jabatan Kebajikan Masyarakat juga kita menekankan kepada program pembangunan komuniti. Kerana elemen bantuan itu lebih spesifik pada keluarga. Tapi kita juga melihat kepada macam mana kita nak membangunkan sesebuah komuniti supaya komuniti itu berjaya. Ini yang kita tekankan, di mana ada 3 perkara yang telah diluluskan oleh kerajaan dalam bajet 2021, di mana kita nampak dalam pembangunan komuniti dia menekankan kepada konsep kesukarelawan. Di mana dalam program Home Help itu sendiri yang kita menggunakan sukarela untuk membantu klien-klien JKM yang terlantar, yang memerlukan khidmat sokongan daripada sukarelawan untuk membantu mereka. Di mana program ini telah berjaya memberi impak yang sangat besar kepada kumpulan sasar yang ada di luar sana. Dan peruntukan yang telah diluluskan daripada RM200 naik kepada RM400 untuk insentif pada sukarelawan. Dan untuk klien pun, kerajaan pertimbangkan juga kenaikan bantuan daripada RM30 kepada RM80. Bermakna ini satu impak yang sangat besar. Begitu juga dengan pawai. Kerajaan sedar bahawa pawai ini adalah satu elemen yang sangat penting. Kerana kita sedang kita akan berhadapan dengan negara penuaan pada 2030. Jadi inilah persediaan kerajaan untuk membantu komuniti untuk menggerakkan kumpulan-kumpulan sasar yang ada di luar sana, bagi kumpulan sasar terus hidup aktif dan positif. Dalam pawai, di program pawai, kalau sebelum ni kita luluskan peruntukan sebanyak RM33,333 untuk geran pentadbiran untuk 1 tahun. Tapi kerajaan telah pertimbangkan dinaikkan kepada RM50,000, bermakna satu kenaikan yang sangat besar untuk membantu Jawatan Kosong Pawai untuk melaksanakan program-program di pawai. Begitu juga dengan PDK, di mana selama ini saya rasa yang PDK ni banyak yang diperjuangkan oleh pengurusi PDK, penyedia PDK, kerana apa yang kita bagi itu terlalu kecil dibandingkan dengan perkhidmatan-perkhidmatan kesukarelawan yang lain yang mungkin mereka dapat lebih banyak imbuhan daripada kerajaan. Kalau sebelum ni untuk petugas PDK kita hanya bagi 800, tetapi
dengan kelulusan yang baru, mereka telah dinaikkan kepada 1,200. Bermakna di bawah gaji minimum. Dan begitu juga dengan penyelia, daripada 1,200 dinaikkan kepada 1,500. Ini salah satu yang jadi menjadi pemangkin kepada mereka untuk mereka terus memberi sumbangan yang paling baik kepada kumpulan asas yang ada di PDK tersebut. Ini yang kita katakan banyak program, banyak usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh kerajaan, banyak untuk membantu kumpulan sasar untuk terus hidup dengan baik dalam komuniti, dan begitu juga dengan bantuan-bantuan yang disediakan lebih untuk menjamin kesinambungan penerusan hidup mereka-mereka yang memerlukan di luar sana. Kita nampak ini salah satu yang impak besar. Bukan kepada JKM, kita hanya menjalankan tanggungjawab untuk membantu mereka. Sebab itulah bagi di peringkat JKM, kita merasakan bahawa kita akan terus berusaha untuk memastikan apa yang diluluskan oleh kerajaan sampai kepada mereka yang benar-benar memerlukan. Itu hasrat yang kita akan teruskan di peringkat Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi boleh dikatakan ya tuan, sepanjang belanjawan itu dibentangkan, boleh dikatakan fokus kepada keprihatinan kerajaan kepada rakyat berkenaan dengan yang terkesan dengan pandemik COVID-19 ini nampak begitu jelas, dan boleh dikatakan rata-rata di Jabatan Kebajikan Masyarakat bantuan yang diberikan dan juga perkhidmatan yang diberikan begitu mengalami peningkatan dari segi jumlah bantuan itu sendiri dan juga jumlah elon yang diberikan, terutama daripada aspek bantuan-bantuan kumpulan sasar JKM disediakan. Berbalik kepada umur perkhidmatan tuan sendiri, iaitu selama 31 tahun, satu jangka masa yang begitu lama, dan boleh dikatakan sudah pastinya banyak ranjau, duka, suka dan sebagainya, dalam arti tuan melalui perjalanan untuk sehinggalah tuan dilantik sebagai Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat. Dan saya pasti pahit manisnya perjalanan tuan sebagai sebagai orang yang bertanggungjawab di JKM ini sudah pastinya bukan sesuatu jangka masa yang pendek, dan mungkin juga memerlukan suatu pengalaman yang sangat bermakna. Jadi selama 30 tahun itu, tuan, apa yang tuan boleh kongsikan pengalaman itu secara ringkasnya, dan apakah amanat dan juga harapan tuan untuk JKM meneruskan legasinya, perjalanannya, terutama ke era norma baru pada masa akan datang. Silakan. Kalau saudara Nazri kata 31 tahun tu, bagi saya masih muda lagi, masih baru lagi sebenarnya 31 tahun. Kerana bagi saya kalau 31 tahun tu dia tak masuk kepada gemas lagi. Kalau masuk ke gemas tu adalah kematangan. Tetapi bagaimanapun dalam tempoh tersebut, alhamdulillah dengan izinnya saya telah dapat melaksanakanlah tanggungjawab yang diberikan kepada saya untuk memberi perkhidmatan kebajikan kepada masyarakat walaupun di mana saya berada. Cuma kalau ditengok dari segi pengalaman pekerjaan daripada mula masuk bekerja sampai sekarang, saya masuk bekerja sebagai pegawai kebajikan masyarakat pada tahun 2000, balik ke Jabatan Kebajikan Masyarakat sebab pada masa peringkat awal saya berada di Kementerian Dalam Negeri mengurus mereka yang terlibat dengan penagihan dadah. Tetapi saya balik ke Jabatan Kebajikan Masyarakat pada 2016 dan bertugas di daerah. Tugas yang pertama, hari pertama saya masuk di Jabatan Kebajikan Masyarakat di PKM di Patang Padang, saya berhadapan dengan satu tugas yang sangat tragik. Mengurus krisis mangsa bencana pos Dipang pada masa tersebut. Hari pertama saya masuk pos Dipang. Ya. Bagaimana nak mengurus mangsa bencana banjir lumpur di pos Dipang? Bagaimana kita nak mengurus? Padahal pada peringkat awal tu saya baru masuk saja. Tapi alhamdulillah dengan berkat dan bantuan kerjasama daripada semua pegawai dan sebagainya, kita dapat melaksanakan
tugas tersebut walaupun sangat mencabar. Dan penamatan saya di JKM pun berhadapan dengan krisis juga. Ya, wabak COVID. Ya, dua keadaan yang saya berhadapan, penutup bencana, Pusdipa, bencana lumpur, bukan bencana banjir, bencana lumpur, dan yang terakhir juga bencana juga, iaitu pandemik COVID, wabak penyakit. Ya. Dan dalam keadaan dua senario ni sangat berbeza dalam kita nak mengurus krisis. Mungkin Pusdipa dalam lokaliti yang kecil, tetapi untuk pandemik COVID, satu Malaysia, satu negara, bagaimana kita nak mengurus? Nak membantu mereka yang sangat memerlukan. Hampir 30 juta rakyat Malaysia yang ada di luar sana yang memerlukan perkhidmatan. So kita nampak satu yang unik, yang besar. Kita tak bincang lagi tentang pengalaman saya untuk mengurus bencana, gempa bumi, MH17. Kita pun juga mengurus mangsa-mangsa yang terlibat dengan MH17. Semua, kita berhadapan semua jenis bencana. Itu yang kita katakan bahawa satu cabaran yang saya lalui, yang sangat berharga, bukan senang untuk kita lalui. Dan di samping itu juga perkhidmatan-perkhidmatan yang lain yang sentiasa berubah daripada semasa ke semasa, saya juga terpaksa mengadakan kesediaan untuk merubah diri untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada kumpulan yang ada di luar sana. Bagi saya, kalau nak bercakap tentang peristiwa pahit, saya rasa bukan peristiwa pahit. Sebenarnya semua peristiwa itu adalah satu peristiwa dan tugas-tugas yang membantu saya untuk menghadapi satu cabaran yang sangat besar, untuk menuntut ciri-ciri persediaan untuk menjadi mereka yang tabah untuk membantu masyarakat yang ada di luar sana. Ini salah satu cabaran yang kita akan hadapi. Dan bila kita berhadapan dengan tugas di Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita tak dapat lari, kita bekerja dengan manusia. Dan kita berhadapan dengan pelbagai PM manusia yang ada di luar sana. Kadang-kadang tak dapat bantuan, dia marah. Kadang-kadang kita tak selambat saja dia marah dan sebagainya. Jadi bermakna kata cabaran tu kita dah lalui. Kemarahan, sungutan, aduan dan sebagainya, itu adalah perkara-perkara yang biasa kepada seorang pegawai kebajikan, termasuk saya sendiri yang bertugas di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan bagaimana kita nak laluinya, bagaimana kita nak hadapinya, itulah kita kena ada kepakaran. Sebab itulah kita kata di Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita adalah pekerja sosial. Pekerja sosial yang telah ada pengetahuan, latihan, pengalaman, melalui pengalaman dia dengan manusia, kita gunakan kepakaran yang kita ada untuk kita bantu semua manusia. Walaupun setiap manusia tidak sama, tetapi tool yang kita ada tu kita boleh gunakan untuk membantu mereka-mereka yang memerlukan di luar sana. Ini yang kita katakan sebagai satu uniknya yang saya bekerja di JKM. Dan saya syukur kerana dapat bekerja di JKM, bukan semua orang boleh bekerja di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kerana dia memerlukan satu cabaran yang sangat besar. Kalau tidak boleh hadapi cabaran, tak boleh bekerja di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Walaupun saya selama 31 tahun, saya masih terus boleh bersenyum, boleh gembira, tapi dalam hati saya puas tahu. Tapi Alhamdulillah, kerana senyum kita itu sekurang-kurangnya membantu masyarakat kita. Kalau jumpa masyarakat kita senyum pun, dia dah reda keadaan dia. Sebab itulah apa yang diajarkan oleh sipu-sipu saya, KP-KP yang dahulu, yang ada di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan cara saya bekerja, tidak ada perkara-perkara yang baru. Saya masih lagi mengambil semua kata-kata nasihat daripada KP-KP yang lama. Ambil perkara yang baik, jadikan sebagai satu panduan untuk terus. Benda yang tak baik, saya inovasikan supaya dia jadikan baik untuk kita teruskan. Itu yang kita terus lalui untuk keperluan tersebut. Dan di samping itu juga, kalau kita nak bercakap tentang manisnya bekerja di Jabatan Kebajikan Masyarakat, saya rasa kemanisan tu bukan dari segi peristiwa-peristiwa, tetapi manisnya bila saya dapat tolong orang berjaya, saya puas hati. Manisnya saya kerja kebajikan. Dan di samping itu juga banyak membantu saya untuk membetulkan diri saya, untuk melahirkan sifat-sifat yang baik, sabar, menyayangi, yakin, tabah, tenang, jujur dan suci hati. Itu yang manisnya pada saya.
Dan di samping itu sifat berani dan kesegeraan untuk bantu mereka yang memerlukan. Saya itu sajalah yang manisnya yang saya dapat, yang boleh membantu diri saya untuk menjadi lebih baik, menjadi insan yang lebih baik untuk membantu mereka-mereka yang memerlukan di luar sana. Dan pahitnya, memang banyak pahit, tetapi kita kena ingat bahawa pahit itu bukan selama-lamanya pahit, tapi kita kena jadikan pahit itu sebagai satu ganjaran untuk membetulkan diri kita. Complain is a gift. Mana kata complain membantu kita untuk membetulkan keadaan dan betulkan diri kita. Itu saja yang kita rasakan. Dan saya yakin dan percaya bahawa selagi pegawai JKM boleh bekerja seperti ini, insya-Allah JKM akan terus relevan dengan keperluan masyarakat. Dan akan terus disanjung oleh masyarakat. Itu saja. Terima kasih. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke penghujung bicara kita pada hari ini, iaitu menelusuri perkhidmatan kebajikan negara, cabaran norma baru. Saya tertarik dari tuan dua perkara. Pengalaman pahit bukanlah pahit semata-mata, tetapi digunakan sebagai pengajaran pengalaman hidup untuk kita menggerakkan kerja kita dengan lebih baik dalam aspek kebajikan masyarakat. Dan yang kedua, menggunakan pengalaman yang ada pada ketua-ketua pengarah sebelum ini sebagai satu rencah untuk tuan menjalani tugas sebagai Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan yang mungkin negatifnya diimprovise untuk menjadikan dia ke arah yang lebih baik. So, kebajikan masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat bukanlah suatu agensi, kalau orang kata tu, yang bukan calang-calang, bukan kaling-kaling. Tetapi Jabatan Kebajikan Masyarakat yang merangkumi bantuan perkhidmatan masyarakat secara keseluruhannya di negara kita. Dan alhamdulillah selama 70 tahun ini JKM sudah banyak menabur bakti di dalam negara kita, dan semoganya yang paling penting berdepani pandemik COVID-19 ini juga akan menjadi satu kejayaan untuk JKM sebagai barisan hadapan. Dan menyoroti 31 tahun tadi Tuan ada mengatakan, bermula dengan bencana, berakhir juga dengan bencana. Jadi kita dimaklumkan yang Tuan akan bersandar pada 29 November ini, insya-Allah. Dan saya mewakili pengarah saya Dr. Fazli binti Arifin mengucapkan kepada Tuan selamat bersara dan maju jaya, dan semoga pengalaman yang Tuan ada boleh dikongsikan lagi pada masa akan datang, insya-Allah. Boleh kita kongsi tak apa. Insya-Allah. Semoga kita berjumpa lagi dan juga memberi bakti kepada ISN sebagai panel lagi Tuan. InsyaAllah. Jadi semoga kita berjumpa dan bersua lagi di kesempatan akan datang di ISN Social Talk ini. Salam hormat, salam ISN ilmu sejahterakan masyarakat, jaga SOP, teguh kita menang bersama. Jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.